ibu, nenek, kedua-dua nenek. Maka tinggallah yang ni saja, yang saya tanda ni. Yang inilah asabah nasabiyah. Adapun asabah sababiyah, dua orang tadi itulah. Mu'tiq dengan mu'tiqah. Ni pembebas hamba. Maknanya dia bebaskan si mati. Kemudian si mati jadi bebas lah. Kemudian si mati, katakan, si mati kahwin, ada keluarga. Kemudian si mati tu meninggal dunia. Maka yang membebaskan si mati tadi, dia berhak. Dia boleh mewarisi secara asabah. Dia panggil asabah sababiyah. Okay. Kita nak pergi kat asabah nasabiyah dulu. Okay. Asabah nasabiyah, dia terbahagi pula kepada tiga. Ingat tiga ni. Yang pertama asabah bin nafs. Dalam Arab dia al-asabah bin nafs. Yang ini waris lelaki saja. Daripada golongan tadi tu, waris lelaki saja. Semua waris lelaki kecuali suami dan saudara seibu lelaki. Yang kedua, asabah bil ghair. Saya tak tahu istilah di dalam bahasa Melayu macam mana. Tapi biasanya kita sebut macam ni lah. Asabah bil ghair. Maksudnya ghair ni refer kepada orang lain, bersama dengan orang lain. Bil ni, bi ni dengan. Asabah dengan orang lain, macam tu maksud dia. Dengan waris lain. Asabah bin nafs ni asabah dengan diri sendiri. Maknanya diri sendiri dia tu dah ada kekuatan dah. Asabah bil ghair, dia jadi asabah dengan orang lain, bersama dengan orang lain. Yang ni waris lelaki bersama dengan waris perempuan. Ini anak lelaki, anak perempuan. Yang ni kita akan masuk itu. Okay. Yang ketiga, asabah ma'al ghair. Istilah dia lebih kurang. Bil dengan ma'a, maksud dia lebih kurang. Yang ini waris sisi bersama dengan waris perempuan ke bawah. Dia melibatkan perempuan saja. Asabah bin nafs, lelaki saja. Asabah bil ghair, lelaki dengan perempuan. Asabah ma'al ghair, perempuan sahaja. Kita akan go satu-satu. Okay, mula-mula kita pergi asabah bin nafs yang pertama. Takkan ni okey Kalau laju sangat, bagi tahu. Okay. So, asabah bin nafs, first dia ada 3 hukum. 3 hukum asabah bin nafs. Yang pertama, waris asabah bin nafs, dia akan ambil semua harta sekiranya tiada ahli waris fardu. So, imagine si mati meninggal dunia, dia tinggalkan harta 1 juta. Kemudian dia tinggalkan waris seorang saja, katakan anak lelaki seorang saja. Waris lain tak ada. Waris lain tak ada, tinggal anak lelaki saja. Maka anak lelaki tu dia akan ambil semua harta. Sebab tak ada dah waris fardu lain. Maksudnya 1 juta tu dapat kat dia seorang. Kalau dia ramai, katakan anak lelaki tu 3 orang, dia orang akan berkongsi lah 1 juta tu. Tapi yang penting dia orang akan ambil semua harta tu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, waris asabah dia akan ambil baki harta selepas ahli waris fardu ambil bahagian masing-masing. Maknanya si mati dia meninggalkan ahli waris fardu dan meninggalkan ahli waris asabah. Ada dua-dua. Maka ahli waris fardu dia akan ambil dulu bahagian dia. Maka ingat, bila mana berhimpun ahli waris fardu dengan ahli waris asabah, ahli waris fardu dia akan ambil dulu bahagian dia. Sebab dia dah ada nombor dia dah. 1/2, 1/3 tu kan. Ahli waris asabah dia akan tunggu baki saja. Maka kena bagi dekat waris fardu dulu. Baki harta tu baru dapat dah dekat ahli waris asabah. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, ahli waris asabah tidak dapat apa-apa harta. Sebab dia dah bagi ahli waris fardu, bagi 1, 2, 4. Tak tengok harta, habis dah. Tak dapat apa-apa. Maka ahli waris asabah tu tak dapat apa-apa lah. Maknanya ahli waris asabah ni basically dia tunggu baki. Maknanya kalau ahli waris fardu tak ada, dia dapat semua. Kalau ahli waris fardu ada, dia akan tunggulah baki tu. Tapi kalau baki tu habis, dia tak dapat apa-apa. Okey. Itu 3 hukum. Okay. Kemudian kita akan tengok siapa dia ahli waris asabah bin nas. Okey, ini ashabut ta'sib. Kita panggil ahli waris asabah dalam bahasa Arab ashabut ta'sib. Okey. So dalam golongan ni kita ambil yang lelaki saja. Semua ni ambil lelaki. Tinggalkan yang lelaki saja. Tolak perempuan, maka inilah asabah bin nas. Okey. Dan asabah bin nas ni dia ada hierarki dia, macam dia ada ranking lah kekuatan dia. Setiap asabah ni dia ada kekuatan tersendiri. Kita akan go satu-satu. Okey, yang pertama adalah anak lelaki. Kena ikut turutan ni. Sebab keturutan ni penting. Kekuatan tu penting. Dalam asabah, dia punya kekuatan tu sangatlah penting. Okey, yang paling kuat adalah anak lelaki, nombor 1. Yang kedua, cucu lelaki. Kemudian ke bawah. Saya letak sampai cucu lelaki lah. Cicit lelaki, ciok-ciok lelaki apa semua tu termasuk sekali. Cuma saya letak sampai cucu lelaki saja. Kemudian naik atas, pergi kat bapa. Nombor 3, kemudian pergi kat datuk. Kemudian pergi kat saudara tepi ni.
Yang ini saudara seibu sebapa lelaki dulu. Dia sebab saya seibu sebapa, so dia lagi tinggi darjat dia. Kemudian barulah saudara sebapa. Okay. Kemudian pergi ke anak dia pula. Anak lelaki, saudara seibu sebapa lelaki. Kemudian anak lelaki, saudara sebapa lelaki. Dah settle bawah, atas, tepi, pergi dekat ni pula, bapa saudara. Pergi kat bapa saudara seibu sebapa dulu. Kemudian bapa saudara sebapa. Kemudian anak dia. Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa. Kemudian anak lelaki bapa saudara sebapa. Total 12. Dan ranking dia ikut macam ni lah, kedudukan dia, keutamaan dia. Okay. So dia ada istilah dia, kita panggil jihah ataupun sisi ataupun arah kita panggil. So arah ke bawah ni kita panggil al-bunuwah. Bunuwah ni maksud dia anak. Dia mana basically dia waris ke bawah lah. Al-bunuwah daripada perkataan ibnu. Al-bunuwah ni dia punya jamak lah. Jamak kepada ibn. Maksud dia anak lah, anak lelaki. So jihah yang pertama, iaitu sisi yang pertama adalah sisi anak lelaki yang ke bawah. Anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki dan ke bawah semua termasuk dalam al-bunuwah. So al-bunuwah adalah jihah atau sisi yang paling kuat. Dia yang paling kuat sekali. Kemudian yang kedua, al-ubuwah. Al-ubuwah daripada perkataan al-ab, yang ni bapa lah. Maknanya bapa. Lepas al-bunuwah yang paling kuat adalah al-ubuwah, yang ni bapa. Kemudian al-jududah. Al-jududah daripada perkataan al-jad, yang ni datuk. Selepas bapa yang paling kuat adalah datuk. Datuk dia tak termasuk dalam kategori al-ubuwah. Dia ada kategori lain. Kategori dia sendirilah datuk. Al-jududah. Datuk moyang dan ke atas. Maknanya bapa dia bersendirian je dalam al-ubuwah. Okay. Al-jududah yang keempat. Kemudian al-ukhuwah. Al-ukhuwah dari yang ni saudara sisi. Inilah dua orang ni. Saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara sebapa lelaki. Okey. So saya letak ni sekali sebab al-jududah dengan al-ukhuwah dia orang duduk sekali. Maknanya satu level. Datuk dengan saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara sebapa lelaki dia duduk dalam satu sisi. Maknanya level dia orang sama. Al-bunuwah yang paling tinggi, al-ubuwah yang kedua, yang ketiga al-jududah bersama al-ukhuwah. Maknanya dia orang sharing, berkongsi kekuatan yang sama. Itu ikut mazhab kita lah. Mazhab kita dengan mazhab Maliki. Jadi khilaf mazhab lah ni. Dan mazhab Hambali juga. Kemudian mazhab Hanafi dia ada beza. Mazhab Hanafi dia bezakan al-jududah dengan al-ukhuwah. Mazhab Hanafi kata al-jududah datuk dia lagi kuat daripada saudara. Maka datuk dia menghalang saudara. Tapi mazhab kita kata tak. Mazhab Syafi'i kata datuk tidak menghalang. Malah datuk dia berkongsi dengan saudara. Sekiranya ada dua-dua tu dalam satu kes. Okay, settle. Maknanya tiga sisi dah. 1, 2, 3 sekali ni. Kemudian turun ke anak dia pula. Banul ukhuwah. Maksudnya anak dia lah. Banu ni anak lah. Anak dia. Jadi anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki. Anak lelaki saudara sebapa lelaki. Kemudian al-umumah. Daripada perkataan al-am. Yang ni pakcik lah. Pakcik belah bapa. Yang ni semua ni. 9, 10, 11, 12 ni. Bapa saudara seibu sebapa. Bapa saudara sebapa. Kemudian anak lelaki dia. Anak lelaki dua-dua ni. So tu ranking dia. Hierarki dia. So, hierarki ni penting lah. Kena basically hierarki ni dia berdasarkan kepada keakraban dengan si mati je sebenarnya. Maknanya dalam si mati tu yang paling rapat dengan dia. Macam imagine kita lah. Kalau kita ada anak dengan ayah kita. Yang mana kita lagi rapat? Kita lagi rapat dengan anak kita. Sebelum kita ada anak, yang paling rapat dengan kita adalah ayah kita. Tapi bila kita dah ada anak, yang paling rapat dengan kita adalah anak kita lah. Sebab anak kita duduk sekali dengan dia apa kan, rumah sekali kan. Bila mana kita dah ada anak, kita jarang dah duduk dengan ayah. Duduk rumah lain lah. Gitulah lebih kurang. Okay. Kemudian kalau nak banding, kemudian lepas anak yang paling kuat adalah ayah. Memang macam tu lah. Kemudian lepas ayah barulah saudara kita, adik-adik kita. Memang kita katakan adik-adik kita rapat juga dengan kita sebenarnya. Tapi lepas kita ada anak, kita rapat dengan yang mana lagi? Ada tak orang yang lepas dia ada anak, dia masih lagi rapat dengan, nak banding dia rapat dengan anak dia, dengan dia rapat dengan saudara dia, mana lagi rapat? Mestilah dengan anak dia. So dia macam, dia berdasarkan keakraban je, kekuatan ni. Okay. So ni asabah bin nas. Dia punya hierarki dia. Okay. Kemudian kita
buat main satu situasi lah contoh. Contoh si mati meninggalkan waris asabah yang terdiri daripada sisi berbeza. Yang ni yang pertama al-ubuwah, bapa. Kemudian al-bunuwah. Kemudian al-ukhuwah. Ditinggalkan 3 ni. Okay, so bapa, anak lelaki, saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa. So bapa dia akan dapat 1/6. Ingat tak kita dalam kelas lepas kita kata waris fardu, bapa akan dapat 1/6 sekiranya ada anak lelaki. So bapa dapat 1/6 lah, dia ada bahagian fardu dia, bapa. Dia anak lelaki akan dapat asabah. So saudara seibu ni dapat tak? Saudara seibu dengan sebapa, dia orang tak dapat bapa. Sebab anak lelaki yang dapat. Anak lelaki menghalang dia orang daripada dapat. Itu pentingnya ranking ni. Anak lelaki dia paling kuat. So dia lah yang dapat asabah. Asabah ni dia hanya satu golongan saja yang dapat. Maknanya bila anak lelaki dah dapat asabah, golongan lain takkan dapat. Baki tu dia hanya gigat satu golongan saja. Okey. Okey, situasi kedua, si mati meninggalkan waris asabah yang terdiri daripada sisi yang sama. Ni, sisi yang sama. Maknanya al-bunuwah. Dia orang duduk dalam satu kategori yang sama. Yang ni al-bunuwah. Tapi darjat dia orang berbeza. Anak lelaki dengan cucu lelaki. Anak lelaki dia lagi dekat dengan si mati. Nak banding dengan cucu lelaki. So dia lagi tinggilah darjat dia. Okay, so kita buat contoh. Satu kes. Si mati meninggalkan ibu, anak lelaki dengan cucu lelaki. So ibu ni saya sajalah letak sebagai latihan lah nak biasakan kita ingat. So ibu akan dapat 1/6. Kalau boleh saya nak tanya sebenarnya tapi tak apalah. Ibu dapat 1/6 sebab ada waris ke bawah. Okey. Kemudian anak lelaki dengan cucu lelaki. Anak lelaki dapat asabah. Cucu lelaki dapat tak? Tak dapat. Nampak tak? Dia dalam kategori yang sama. Al-bunuwah. Tapi anak lelaki lagi kuat daripada cucu lelaki. Maka anak lelaki saja yang dapat. Cucu lelaki takkan dapat. Cucu lelaki terhalang. Itu situasi yang kedua. Setakat ni okey tak? Okey, Saz. Okey. Okey. So situasi kita pergi situasi yang ketiga. Situasi yang sama lagi masa yang kedua. Contoh lain pula. Kita ambil contoh bapa saudara seibu sebapa dengan anak lelaki dia. Dia orang duduk dalam kategori al-umumah. Dalam satu sisi lah. Satu jihah yang sama. Okay, so contoh kes. Si mati meninggalkan anak perempuan. Bapa saudara seibu sebapa dengan anak lelaki dia. So anak perempuan dapat berapa? Kalau berseorangan, anak perempuan dapat 1/2 kan. Kalau dia berseorangan. Okay, bapa saudara dapat asabah. Anak lelaki dia dapat tak? Tak dapat. Nampak? Dia duduk dalam satu kategori yang sama tapi anak lelaki ni tak dapat. Sebab bapa dia lagi tinggi darjat dia. Gitu. So dalam satu sisi tu dia ada pula darjat dia. Okay, itu situasi yang kedua lah. Okay, kita masuk situasi yang ketiga. Si mati meninggalkan waris asabah yang terdiri daripada sisi dan darjat yang sama. Sisi yang sama lah. Dia duduk dalam banul ukhuwah dengan anak lelaki, saudara seibu sebapa lelaki. Dengan anak lelaki, saudara sebapa lelaki. Duduk dalam kategori banul ukhuwah. Darjat dia pun sama. Nampak tak? Dia duduk satu level. Dia anak lelaki kepada ayah dia. Tapi kekuatan dia berbeza. So contoh kes, si mati meninggalkan ibu, kemudian anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki dan anak lelaki saudara sebapa lelaki. So ibu dapat 1/3. Sebab tak ada waris ke bawah. Kan? Ataupun tak ada 2 orang ataupun lebih saudara. Anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki akan dapat asabah. Anak lelaki ni dapat tak? Saudara sebapa tak akan dapat. Nampak tak? Dia orang duduk dalam satu kategori yang sama, satu level yang sama, tapi kekuatan dia orang berbeza. Sebab saudara seibu sebapa dia lagi kuat daripada saudara sebapa. Nampak? So seorang ni je yang dapat. So, nampak tak? Asabah ni dia pergi kat satu kategori saja, satu golongan saja. Dia takkan pergi yang ni dapat asabah, yang ni dapat asabah juga. Dia takkan mungkin macam tu. Dia hanya satu golongan saja yang akan dapat. Okay. Ini contoh lain. Bapa saudara seibu sebapa dengan bapa saudara sebapa dalam kategori yang sama, darjat yang sama, dia orang bapa saudara. Tapi kekuatan dia orang berbeza. Sama macam tadi lah. Okay, contoh, si mati meninggalkan ibu, anak perempuan, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa. So ibu dapat 1/6 sebab ada anak perempuan kan. Okay, anak perempuan dapat 1/2 sebab dia berseorangan. Bapa saudara seibu sebapa dapat asabah.
Ada pun bapa saudara sebapa tak dapat apa-apa sebab ada bapa saudara seibu sebapa yang menghalang dia. Maknanya dia bapa saudara seibu sebapa darjat dia lagi tinggi sebab kekuatan dia lagi kuat sebab dia seibu sebapa. Tapi dia dalam satu kategori yang sama dia dengan bapa saudara sebapa ni. Cuma kekuatan dia bezalah. Seibu sebapa lagi kuat daripada sebapa. So dapatkan dia asabah. Okey. Itu contoh. Okey, itu settle lah. Itu asabah bin nafs. Takat ni faham? Boleh Ustaz. Takat ni clear. Ada soalan? Tak ada? Okey. Itu asabah bin nafs. Kemudian kita masuk kategori yang kedua iaitu asabah bil ghair. Okey, so siapa dia? Asabah bil ghair. Yang ni golongan kalau tengok kat sini, ni ashabut ta'sib, ahli waris asabah. Kita ambil yang ada pasangan saja. Siapa dia ada pasangan kat sini? Yang lelaki perempuan yang berpasangan. Iaitu anak lelaki dengan anak perempuan. Kemudian cucu lelaki dengan cucu perempuan. Kemudian ni saudara seibu sebapa perempuan dengan saudara seibu sebapa lelaki. Kemudian saudara sebapa perempuan dengan saudara sebapa lelaki. Yang ni saja. Ini adalah asabah bil ghair. So dia orang berpasangan. Dia orang mewarisi asabah tu secara berpasangan. Okey. So kita tengok contoh terus. Contoh kes asabah bil ghair. Anak lelaki dengan anak perempuan. Katakan si mati meninggalkan anak lelaki dengan anak perempuan. So anak lelaki dengan anak perempuan dia orang akan dapat asabah. Dia orang sama-sama dapat. So anak lelaki dan anak perempuan akan berkongsi harta tu secara 2:1. 2:1 ni nanti saya terangkan dalam pengiraan insyaAllah. Tapi kaedah dia macam tu lah. 2:1. Misalnya kita katakan, imagine pizza kan. Pizza, kita tak potong lagi. Kita tak jadi slice lagi. Dia whole macam tu lah. Bulat macam tu, pizza. Kemudian anak lelaki dengan anak perempuan. Ada anak lelaki dan anak perempuan nak makan pizza tu. So nak bahagi macam mana? So anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. So kita akan kerat 3 bahagian. Kan 2 campur 1 jadi 3. So pizza tu kita kerat 3. Anak lelaki akan ambil 2 bahagian, anak perempuan akan ambil 1 bahagian. Tu maksud dia 2:1. Maksudnya anak lelaki dan anak perempuan akan berkongsi harta tu. Tu imagine pizza tadi. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Tu maksud 2:1. Okey. So itulah asabah bil ghair. Asabah bil ghair ni asabah dia berpasangan dan pasangan tu dia akan bahagi kongsi secara 2:1. Okey, contoh lain. Ni kalau ramai. Kalau ramai pun sama juga, 2:1. Anak lelaki ada 2 orang, anak perempuan ada 3 orang. Dia orang akan berkongsi. So kalau ramai, seorang tu akan dapat 2. Kalau anak lelaki. So anak lelaki 2 seorang, 2. Jadi 4. Anak perempuan seorang 1 bahagian. So anak perempuan ada 3 kan, seorang 1. 1, 2, 3. So, jadi 3 kat sini. So anak lelaki tadi 4, anak perempuan tadi 3. Maka kita campur jadilah 7. So pizza tu yang kita tak potong lagi, kita akan potong jadi 7. 2 kita bagi kat anak lelaki yang pertama ni, 2 kita bagi kat anak lelaki yang kedua. Kemudian anak perempuan kita bagi seorang 1. Tu maksud dia 2:1. Faham tak konsep 2:1? Ya, senangnya insya-Allah. Okey. Kita pergi kat contoh lain. Okey. Contoh isteri si mati meninggalkan isteri, bapa, anak lelaki dan anak perempuan. So isteri dia ahli waris fardu, dia akan dapat bahagian fardu. Isteri dapat 1/8 sebab dia ada waris ke bawah. Sebab si mati ada waris ke bawah. So isteri dapat 1/8 lah. Bapa akan dapat 1/6 sebab ada anak lelaki. So anak lelaki dan anak perempuan dia akan dapat asabah. So cara nak bahagi dia, kalau kes macam ni, isteri dengan bapa dia orang akan ambil bahagian dia orang dulu. So isteri akan ambil 1/8, bapa akan ambil 1/6. Kemudian anak baki tu, anak lelaki dan anak perempuan akan dapat. Dan dia orang akan sharing dengan 2:1. Nanti dalam bahagian pengiraan kita akan masuk secara dalam lagi lah. Okey. Itu asabah bil ghair untuk kes anak lah. Okey, soalan. Adakah cucu ni, cucu lelaki bolehkah dia asabah dengan anak perempuan? Nampak tak? Boleh ke dia berpasangan dengan anak perempuan? Katakan si mati meninggalkan cucu lelaki dengan anak perempuan. Okey, tengok kes ni. Si mati meninggalkan suami, cucu lelaki dengan anak perempuan.
So, suami dapat 1/4 sebab ada waris ke bawah. So, anak perempuan dengan cucu lelaki, adakah dia orang akan asabah bil ghair juga? Adakah dia orang dikira berpasangan? Jawapan dia tak, dia orang tidak dikira berpasangan. Dia berpasangan, dia kena satu level. Satu level yang sama. Anak dengan anak, cucu dengan cucu lah. So, dalam kes ni anak perempuan dia akan dapat bahagian fardu lah. 1/2 sebab dia berseorangan. Cucu lelaki dia akan dapat asabah. Asabah apa dia? Asabah bin nas. Faham tak? Saya tengok, cucu lelaki tidak mengasabahkan. Maknanya tidak mengasabahkan ni, dia tidak ni lah. Tidak jadi asabah bersama dengan anak perempuan. Kerana darjat cucu lelaki lebih rendah daripada anak perempuan. Maka dalam kes ni anak perempuan dia akan dapat bahagian fardu. Manakala cucu lelaki akan dapat baki sebagai asabah bin nafs. Okey. Itu situasi yang pertama lah. Okey. Okey, kemudian kita ingat cucu pula. Cucu samalah konsep dia dengan anak tadi. Cucu lelaki dengan cucu perempuan, semati meninggalkan cucu lelaki dengan cucu perempuan. Maka dia orang akan berkongsi secara 2:1. Sama dengan anak perempuan tadi. Dia orang satu level, sama dengan anak lelaki dan anak perempuan tadi. So dia orang satu level kan. So dia orang dapat asabah bil ghair lah. Okey. Contoh kes, okey, katakan si mati meninggalkan anak perempuan, cucu lelaki, anak perempuan 2 orang, cucu lelaki dengan cucu perempuan. Okey, so 2 orang anak perempuan dapat berapa? Dapat 2/3 kan sebab dia ramai. Cucu lelaki dapat asabah bersama dengan cucu perempuan. Akan kongsi secara 2:1. Okey. Okey. Kita pergi di dalam sikit. Cicit. Kita masuk bab cicit. Sebab dia kalau asabah ni, dia ada kes. Kalau dia melibatkan cicit. Okey. So cicit lelaki dengan cicit perempuan. Pun sama juga konsep dia. Dia orang akan dapat asabah bil ghair berpasangan lah. Dia orang berpasangan. Okey. So soalan lagi. Adakah cicit lelaki ni macam tadi kan, tadi cucu lelaki bolehkah dia asabah dengan anak perempuan? Bolehkah dia berpasangan macam tu? Okay, soalan yang ni pula, adakah cicit lelaki bolehkah dia berpasangan dengan cucu perempuan? Okay, so jawapan dia ada 2, boleh dengan tak boleh. So kita pergi yang boleh dulu, yang tak boleh dulu. Situasi cucu perempuan dengan cicit lelaki. Okay, si mati meninggalkan suami, cucu perempuan dengan cicit lelaki. CCL ni maksud dia cicit kan? So suami dapat 1/4. Ingat, sebab ada waris ke bawah. Okay, cucu perempuan dengan cicit lelaki, dia orang tak jadi asabah bil ghair. Kerana darjat cucu lelaki, sama dengan konsep tadi, dia lebih rendah daripada cucu perempuan, darjat cicit ni. Maka dalam kes ni, cucu perempuan dia dapat bahagian fardu. Macam tadi jugalah. Anak perempuan dapat bahagian fardu. Manakala cicit lelaki dia dapat asabah bin nafs. Okay. Kita akan pergi kat situasi yang dia boleh dapat. Okay, ni situasi dia. Si mati meninggalkan anak perempuan 2 orang, cucu perempuan dengan cicit lelaki. So, 2 orang anak perempuan dapat 2/3 kan, sebab dia ramai. So, cucu perempuan dan cicit lelaki, kalau ikutkan tadi kan, kalau ikut kaedah tadi, dia orang takkan dapat lah, sebab cicit lelaki dia lagi rendah darjat dia daripada cucu perempuan. So, dia orang tak boleh jadi asabah. Tapi, dalam kes ni boleh. Cicit lelaki boleh jadi asabah kepada cucu perempuan, walaupun darjat dia lebih rendah. Sebab pada asalnya, cucu perempuan ni, dia terhalang oleh 2 orang. Ingat kita belajar dalam kelas lepas. Anak perempuan, kalau dia 2 orang, dia akan halang cucu perempuan daripada dapat. Ingat tak? So cucu perempuan pada asalnya, dia takkan dapat harta sebab ada 2 orang anak perempuan. 2 orang tu ke atas kan, kalau ramai. Tapi sebab kan cicit lelaki ni, dia asabah pada asalnya, dia asabah bin nafs. Tapi dia boleh mengasabahkan sekali cucu perempuan. Maknanya dia jadi pembantu, dia jadi assist. Kewujudan dia tu, kewujudan cicit lelaki ni, membantu cucu perempuan ni dapat harta. Pada asalnya dia tak boleh dapat. Tapi sebab dia ada, maka dia boleh dapat. Maka pada asalnya tak boleh dapat. Dan pada asalnya cicit lelaki ni asabah bin nas lah. Tapi dia boleh jadi asabah bil ghair. Maknanya dia orang boleh ni lah jadi asabah. Cucu perempuan boleh jadi asabah dengan cicit lelaki. Kaedah ni kita panggil sebagai tak ingat dah. Okay, apa ni. Okay, so kita ulang balik. Pada asalnya, cucu perempuan dia tak boleh dapat. Bahagian fardu dia tak boleh dapat.
sebab ada anak perempuan 2 orang ataupun ke atas kan. Kalau anak perempuan seorang, cucu perempuan boleh dapat lagi. Tapi kalau ada anak perempuan 2 orang, dia tak boleh dapat. So bahagian asabah dia boleh dapat tak? Tak boleh juga. Asabah bil ghaib sebab dia tak ada pasangan dia. Pasangan cucu perempuan adalah cucu lelaki. Tapi pasangan dia pun tak ada juga. So macam ni nak dapat asabah. Fardu tak dapat dah. Kata asabah tak dapat. Kita tak tengok ada cicit lelaki. Ada cicit lelaki ni. Maka cicit lelaki ni dia pun membantu cucu perempuan ni dapat. Dia orang pun akan sharing secara asabah bil ghaib. Istilah dia kita panggil al-qarib al-mubarak. Cicit lelaki ni kita panggil al-qarib al-mubarak. Sebab dengan kewujudan dia membantu cucu perempuan yang pada asalnya tak dapat, dia boleh dapat. Maka boleh. Dalam kes ni, yang lebih rendah, dia boleh mengasabahkan yang lebih tinggi. Nampak tak? Dia membantu. Nampak dia berlainan. Patutnya cucu perempuan pasangan dia adalah cucu lelaki. Tapi dalam kes ni, cicit lelaki boleh jadi pasangan kepada cucu perempuan. So kita panggil al-qarib al-mubarak. Sebab kewujudan dia tu membantu cucu perempuan dapat harta. Gitu. Paling kita akan hurai lagi. Contoh lain al-qarib al-mubarak. Ya, 2 nisbah 1. Okey. Sebab pada asalnya cucu perempuan tu dia tak boleh dapat pun sebenarnya. Sebab dia tak ada pasangan dia. Tapi cucu lelaki jadi pasangan, cicit lelaki tu jadi pasangan dia. Okey. Setakat ni clear Ya, betul Ustaz. Okey, so soalan lain pula. Habis dah situasi al-qarib al-mubarak. Ya, walaupun tak sama level. Sebab tu kita panggil al-qarib al-mubarak. Sebab wujudnya dia, kita lihat cucu perempuan tu boleh dapat. Patut cucu perempuan tu dia kena bersyukur lah. Sebab ada cicit lelaki tu. Kita panggil dia al-qarib al-mubarak. Okey. Sebab pada apa ni, kalau ikutkan, cicit lelaki tu memang dia dapat asabah. Kan? Kayak tadi. Kan, cucu perempuan tak dapat pun sebenarnya harta. Tak dapat sebab anak perempuan ada dua orang ataupun ke atas. Cicit lelaki, dia boleh dapat. Dia dapat asabah. Baki. 2/3 baki 1/3. Dapat kat cicit lelaki ni. Pada asalnya macam tu. Pada asalnya macam tu. Cucu perempuan tak dapat, cicit lelaki dapat. Tapi macam tak kena lah pula kan. Cicit lelaki ni dia lagi rendah darjat dia kan. Macam mana dia boleh dapat, cucu perempuan ni tak dapat. Tapi cucu perempuan macam mana dapat? Sebab anak perempuan ni ramai, syarat dia macam tu kan. Anak perempuan yang ramai ni menghalang dia. Kemudian dia tak ada pasangan dia, cucu lelaki tak ada. Tapi boleh juga dia dapat dengan adanya cicit lelaki ni. Okey. Okey panggil al-qarib al-mubarak. Kita tahu istilah dia dalam Melayu. Saya sebut yang Arab je lah. Okey, kemudian situasi lain, ini anak lelaki dengan cucu perempuan pula. Tadi cucu lelaki dengan anak perempuan ataupun cik lelaki dengan cucu perempuan kan. Kita tengok anak lelaki dengan cucu perempuan. Boleh tak anak lelaki dia mengasabahkan cucu perempuan? Okey, so contoh kes si mati meninggalkan isteri, cucu perempuan dengan anak lelaki. So isteri dapat 1/8 sebab ada waris ke bawah kan. Kena ingatlah bahagian ni. Okey, anak lelaki tidak mengasabahkan cucu perempuan kerana darjat anak lelaki lebih tinggi. Maka anak lelaki dia dapat asabah bin nafs. Cucu perempuan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Maknanya anak lelaki dia halang cucu perempuan. So konsep dia macam tu lah. Anak lelaki ni dia memang halang bawah dia. Secara total. Cucu lelaki dia halang, cucu perempuan pun dia halang. Maknanya anak dia sendiri, dia halang anak dia sendirilah. Anak lelaki. Okay. Habis. Situasi untuk waris ke bawah. Kita pergi dekat waris sisi pula. Saudara seibu sebapa lelaki dengan saudara seibu bapa perempuan. Konsep dia sama ya. Sekiranya si mati tinggalkan SIBP dengan SIBL, maka dia orang akan ni lah. Macam anak, semua konsep dia sama je. Sharing secara 2:1. Okay. Yang lelaki akan dapat 2, yang perempuan akan dapat 1. Okay, contoh kes.
si mati meninggalkan suami, nenek, belah bapa, SIBC dan SIBL. Okay, so suami akan dapat 1/2 sebab tak ada waris ke bawah kan, si mati tak ada waris ke bawah. Nenek belah bapa akan dapat 1/6. Saudara si ibu sebapa lelaki akan dapat asabah dengan saudara si ibu sebapa perempuan. So suami dengan nenek belah bapa dia akan ambil bahagian fardu. Baki tu barulah dia orang saudara si ibu sebapa ni dia orang akan ambil. Okay. Okay, so soalan macam tadi juga, bolehkah saudara sebapa lelaki bolehkah dia mengasabahkan saudara si ibu sebapa perempuan? Bolehkah dia orang dua ni jadi asabah? Walaupun berlainan si ibu sebapa dengan sebapa. Okay, so kita tengok contoh kes. Si mati meninggalkan isteri, ibu, saudara si ibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa lelaki. So isteri dapat 1/8. Itu 1/8. Macam silap ni. 1/4 sebenarnya. Error. Dan saya edit balik 1/4 sebab tak ada waris ke bawah kan. Ibu dapat 1/6. Saudara si ibu sebapa perempuan dapat apa? Dia akan dapat bahagian fardu. Sebab apa? Sebab SBL ni tidak mengasabahkan saudara si ibu sebapa perempuan. Dan darjat dia lagi rendah. Maka SIBP dia akan dapat bahagian fardu. Dia akan dapat 1/2 kalau sebab dia seorang kan. SBL akan dapat asabah. Asabah bin nafs. Yang kita bincang ni asabah bil ghair. Okay. So dia orang tak jadi pasangan lah. Maknanya tak boleh silang. Saudara si ibu sebapa dengan saudara si ibu sebapa. Saudara sebapa dengan saudara sebapa. Okay. Nanti betulkan isteri ni dapat 1/4 dan 1/8. Okay. Kemudian kita gigat saudara sebapa pula. Macam tadi juga konsep dia sama je. Okay. Contoh kes, si mati meninggalkan saudara si ibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan dan saudara sebapa lelaki. So saudara si ibu sebapa perempuan, saudara si ibu perempuan dapat 1/3 sebab dia berseorangan kan. Saudara sebapa lelaki dengan saudara sebapa perempuan dapat asabah. Okay. So saudara si ibu perempuan dia akan ambil bahagian fardu, kemudian baki tu barulah saudara sebapa ni dia orang akan sharing secara 2:1. Okay. Contoh situasi silang juga, saudara si ibu sebapa lelaki bolehkah dia mengasabahkan saudara sebapa perempuan? Okay. So kita tengok contoh kes. Suami, si mati meninggalkan suami, ibu, saudara si ibu sebapa lelaki, saudara sebapa perempuan. Okay. Sekejap saya adakan ni paling saya tengok soalan. Okay, so suami dapat 1/4. Kenapa tulis 1/4 sini? Saya 1/2. Silap. Suami dapat 1/2 sebab tak ada waris ke bawah kan. Si mati tak ada waris ke bawah. Silap ni silap, 1/2. Tadi pun silap juga, patut 1/4 isteri. So ibu dapat 1/6 sebab ada 2 orang saudara. Kan? So saudara si ibu sebapa lelaki, bolehkah dia jadi asabah dengan saudara sebapa perempuan? Okay, so jawapan dia tidak mengasabahkan SBP kerana darjat SIBL ni lebih tinggi daripada SBP. Maka SIBL dia akan ambil baki sebagai asabah bin nafs. Saudara sebapa perempuan tak dapat apa-apa lah. Dia tak dapat apa-apa. Bahagian fardu pun dia tak dapat. Bahagian asabah pun dia tak dapat. Sebab saudara si ibu sebapa lelaki. Okay. So settle lah 4 tu. Settle 4 tu. Okay, contoh kes. Kita ulang balik apa ni? Tadi tu Al-Qarib Al-Mubarak kan? Al-Qarib Al-Mubarak. Okay, contoh. Si mati meninggalkan anak perempuan dengan cucu perempuan. Okay, so anak perempuan dapat 1/2 sebab dia berseorangan kan? Cucu perempuan dapat 1/6 sebab ada anak perempuan seorang. Kau ingat kan cucu perempuan 1/2, 2/3, 1/6. Dia tak akan dapat 1/2 dan 2/3 sebab ada anak perempuan. Tapi dia masih boleh dapat 1/6. Sekiranya anak perempuan tu seorang sahaja. Kalau anak perempuan tu ramai, kan, macam tadi, maka dia tak akan dapat apa-apa lah, cucu perempuan. Dia tak akan dapat bahagian fardu. Tapi kalau anak perempuan tu seorang, maka dia boleh dapat 1/6. Okay. Tu situasi pertama kan, nampak? Okay, kemudian sekiranya anak perempuan tu 2 orang. So anak perempuan akan dapat 2/3 kan.
Cucu perempuan dapat apa tak? Tak dapat. Okey, contoh kes ni si mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dan bapa saudara seibu sebapa. Okey. Anak perempuan ambil 2/3 daripada harta sebab dia orang dua orang kan. Dia orang ramai, dua orang dan ke atas. Bapa saudara dia dapat asabah. Asabah bin nafs. Cucu perempuan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Sebab dua orang anak perempuan menghalang dia. Kan? Ada seorang tadi nampak kan? Seorang tadi. Dia masih boleh dapat bahagian fardu 1/6. Tapi kalau dua orang, maka tak dapat. Dia tak dapat. Tapi bapa saudara boleh dapat. Nampak? Sedangkan kalau nak kira, darjat dia tinggi lagi kan? Cucu perempuan. Dia lagi dekat dengan si mati. Tapi bapa saudara boleh dapat. Dapat asabah lah. Asabah bin nafs. Baki. So baki 1/3 lah kan? 2/3 baki 1/3. Bapa saudara seibu sebapa boleh dapat 1/3. Cucu perempuan tak dapat. Dia terhalang. Okey. Kita tengok. Sekiranya so cucu perempuan dia memerlukan pasangan dia untuk dia dapat asabah bil ghair. Cucu perempuan dia memerlukan cucu lelaki untuk mengasabahkan dia supaya dia boleh mewarisi. Nampak tak? Dia memerlukan pasangan dia kalau dia nak mewarisi juga dalam kes macam ni. So kita katakan ada cucu lelaki, kita katakan. So si mati meninggalkan anak perempuan dua orang, cucu perempuan, cucu lelaki dan bapa saudara seibu sebapa. Okay, kita katakan macam tu. So cucu perempuan dia boleh dapat. Dia jadilah asabah bil ghair. Dia dapat asabah bil ghair bersama dengan cucu lelaki. So bapa saudara tadi tak dapat asabah lah. Kan ingat asabah hanya gigi kat satu golongan saja. So bila mana asabah bil ghair, cucu perempuan dan cucu lelaki dapat asabah bil ghair, bapa saudara tak dapat lah. Nampak tak? So cucu perempuan ni dia jadi kuat. Dia jadi kuat sebab ada cucu lelaki, ada pasangan dia. So pasangan dia ni kita panggil, cucu lelaki ni kita panggil sebagai Al-Qarib Al-Mubarak. Nampak tak? Sebab kalaulah bukan kerana dia, maka dia cucu perempuan ni takkan dapat harta. Tapi sebab adanya dia, cucu perempuan boleh dapat harta. Dapat secara asabah bil ghair. Bahagi dua nisbah harta. Nampak? Tu konsep Al-Qarib Al-Mubarak. Okay. Contoh lain. Saudara ni kita tengok dari sudut saudara pula. Tadi dari sudut waris ke bawah kan. Okay, so saudara. Saudara seibu sebapa perempuan kalau dia ramai dia dapat 2/3. So tengok nampak. Saudara sebapa perempuan dan saudara sebapa lelaki. So dia orang dua-dua ada, maka dia orang boleh dapat asabah bil ghair lah. Yang boleh dapat baki. 2/3 baki dia 1/3. So dia orang boleh dapat baki. Anak lelaki ni boleh dapat tak? Tak boleh. Katanya dia waris apa? Dia waris asabah bin nafs. Tapi asabah bil ghair ni ini lagi kuat daripada dia. Nampak tak? Okay. So dia tak dapat lah. Ingat asabah gigi kat satu golongan saja. Dalam kes ni dia orang lagi kuat. So anak lelaki ni tak dapat lah. Okay, katakan saudara sebapa lelaki ni tak ada. Katakan saudara sebapa lelaki ni tak ada. Okay. Tengok kalau dia tak ada, maka anak lelaki dapat, saudara sebapa perempuan tak dapat. Nampak tak? Tadi ada. Kan? Kalau tak ada, maka dia terus tak dapat. Tadi ada, dia boleh dapat. So saudara sebapa lelaki ni, dia adalah Al-Qarib Al-Mubarak kepada saudara sebapa perempuan. Kewujudan dia menyebabkan saudara sebapa perempuan boleh dapat asabah. Boleh dapat harta lah. Tapi kalau dia tak ada, anak lelaki yang boleh dapat. Nampak anak lelaki ni di bawah lagi sebenarnya. Tapi dia boleh dapat. Saudara sebapa perempuan tak dapat. Dia terhalang sebab ada dua orang ataupun ramai. Saudara seibu sebapa perempuan. Okay, so tu konsep Al-Qarib Al-Mubarak. Okay, clear So habislah dua jenis asabah. Yang pertama asabah bin nafs. Yang kedua asabah bil ghair. Okay. Soalan ibu meninggal, suami sudah bercerai. Dalam lepas iddah, si mati hanya ada seorang anak perempuan saja. Ada anak perempuan dengan ibu saja. So anak perempuan tu ni lah ikut bahagian fardu. Anak perempuan kalau seorang dapat 1/2 kan. Ibu dapat 1/6 sebab ada waris ke bawah kan. Ibu saudara perempuan meninggal tanpa waris. Manakala adik-beradik
Yang ada hanya anak saudara lelaki dan perempuan. Ni juga ni. Dia ni masuk. Dia kalau apa ni? Ahli waris yang 3 tu, kalau dia termasuk dalam ashabul furud, boleh tengoklah bahagian dia. Dia dapat 1/2, 2/3. Kalau dia dalam asabah, kita tengoklah dia kategori mana asabah dia. Kalau dalam dua-dua pun tak ada, maknanya dia bukan ahli waris. Tapi dia masih boleh mewarisi. Kita panggil dia zawil arham. Ingat kita, dulu-dulu kita sebut ashabul irsi ni ahli waris yang berhak 25 orang tu. So selain daripada tu, kita kata dia zawil arham. Dia ada hubungan dengan si mati. Tapi dia tidaklah kita panggil ahli waris yang berhak. Maknanya dia last sekali. Lepas ahli waris ada, dia boleh dapat. Ada peluang untuk dapat lah. Jadi kau akan katakan si mati meninggalkan anak lelaki. Anak lelaki tu ahli waris kan. So anak lelaki seorang saja. So anak lelaki boleh dapat semua harta tu. Harta si mati. Tapi katakan si mati meninggalkan datuk belah ibu. Kan? Datuk belah ibu. Datuk belah ibu bukan ahli waris yang berhak kan. Dia tak termasuk dalam 25 orang tu. Tapi dia mati tu, dia tinggalkan yang tu je. Waris yang dia ada datuk belah ibu saja. Tapi datuk belah ibu bukan ahli waris. Maka kalau ikutkan datuk belah ibu, dia boleh dapat juga. Dia mewarisi secara zawil arham. Kita panggil zawil arham. Maknanya selain daripada ahli waris yang berhak. Zawil arham ni dia ada pula lah cara pengiraan yang khusus dia macam mana. Tu kalau ikut, tak ingat mazhab mana. Tu kalau kita ikut mazhab yang kata sekiranya ahli waris tak ada, kita bagi kat zawil arham. Tu ikut mazhab yang tu. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i, sekiranya ahli waris yang berhak tak ada, 25 orang tu tak ada. Masa si mati tu meninggal dunia, 25 orang tu tak ada. Tak ada langsung. Maknanya si mati ditinggalkan selain daripada tu. Zawil arham dia ada, tapi ahli waris yang berhak dia tak ada. Mazhab Syafi'i dia kata, kalau tak ada ahli waris yang berhak, maka harta tu pergi dekat Baitul Mal. Baitul Mal ni lah, pergi kat kerajaan lah. Maknanya tu, kalau ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dikira Baitul Mal sebagai macam aswabah juga. Nampak tak? Tu kalau ahli waris fardu tak ada, ahli waris aswabah tak ada, dia akan pergi dekat tu lah, Baitul Mal. Tu kat Malaysia ni tak tahu dia amalnya mana. Saya rasa yang tu lah, dia pergi kat Baitul Mal harta tu. Okay. Tu setakat ada soalan, aswabah bil ghair dengan aswabah bin nafs dengan aswabah bil ghair. Okay, kalau tak ada, kita pergi kat aswabah ma'al ghair. Aswabah ma'al ghair. Aswabah ma'al ghair ni kita nak tahu waris dia macam mana. Kita ambil waris aswabah bil ghair tadi. Kan ni waris aswabah bil ghair. Kemudian kita tinggalkan yang perempuan saja, yang lelaki kita buang. Maka jadilah aswabah ma'al ghair. Okay, so macam mana aswabah ma'al ghair? Aswabah ma'al ghair ni. Okay, so situasi pertama. Aswabah ma'al ghair ni dia melibatkan saudara, seibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan. Dia jadi aswabah sebab adanya anak perempuan. Macam tu. Okay, so katakan si mati meninggalkan saudara seibu sebapa perempuan dengan anak perempuan. Okay, anak perempuan dia akan dapat fardu. So anak perempuan seorang dia akan dapat 1/2. Kan? Anak perempuan dia akan dapat 1/2. So saudara seibu sebapa perempuan dia akan dapat aswabah. Dia dapat aswabah sebab adanya anak perempuan. Nampak tak? Kalau ikutkan aswabah ni yang tadi je yang kita sebut tu. Bin nafs kan, lelaki saja. Kemudian bil ghair, dia kena berpasangan. Tapi yang ni dia boleh dapat aswabah, tapi pasangan dia adalah ni kena anak perempuan ataupun cucu perempuan. Nampak tak? So dia dapat aswabah sebab adanya anak perempuan. Dia konsep dia lebih kurang macam bil ghair lah. Dia macam sebab adanya waris ni dia jadi aswabah. Nampak tak? Tapi bukan dua-dua aswabah. Beza dengan bil ghair. Nampak bil ghair tadi dua-dua aswabah. Anak lelaki dengan anak perempuan, dua-dua aswabah. Cara bahagi dia adalah 2:1. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Adapun ni, yang aswabahnya hanyalah saudara sahaja. Saudara aswabah, anak perempuan dapat fardu. Nampak? So anak perempuan dia akan dapat fardu, manakala saudara ibu sebapa perempuan, dia akan dapat aswabah. Fardu tu sama ada 1/2 atau 2/3 lah. Kalau dia seorang, anak perempuan seorang dapat 1/2.
Kalau dia ramai, 2 dan ke atas, maka dia akan dapat 2/3. Tapi saudara ni, dia akan dapat asabah. Macam tu juga kalau dia mewarisi dengan cucu. Cucu ni termasuk dalam waris ke bawah, perempuan juga. Sama juga konsep dia. So, saudara seibu sebapa perempuan bersama dengan cucu perempuan. Cucu perempuan dia akan dapat fardu. Sama ada 1/2 ataupun 2/3. Manakala SIBP dia akan dapat asabah. Okey. Nampak tak? Dia berpasangan lah. Dia berpasangan dengan waris ke bawah. Waris isi, dia berpasangan dengan waris ke bawah. Yang perempuan sahaja. Okey. Sama juga dengan saudara sebapa perempuan. So, saudara sebapa perempuan bersama dengan anak perempuan. So, anak perempuan dia akan dapat fardu. 1/2 atau 2/3. Manakala saudara sebapa perempuan dia akan dapat asabah. Okey. Begitu juga dia dengan cucu perempuan. Jadi juga. So, cucu perempuan akan dapat fardu. SBP akan dapat asabah. Boleh juga dengan cicit ke bawah pun boleh. Nampak tak? Asalkan waris perempuan ke bawah. Cuma dalam ni saya letak sampai cucu je lah. Tak muat. Kalau dengan cicit pun sama juga. Dia orang boleh dapat asabah. Okey. So, macam tu je lah. Dia yang dapat asabah adalah saudara ni. Yang dapat fardu adalah ni anak perempuan. So, kita kata bukan dua-dua asabah. Kena ingat kan? Asabah ma'al ghair bukan dua-dua asabah. Asabah bil ghair, dua-dua asabah. Lelaki dengan perempuan tu dua-dua asabah. Asabah ma'al ghair, yang asabahnya hanyalah saudara ni. Saudara seibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan. Bila mana dia orang berpasangan dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan ataupun cicit dan ke bawah lah. Tapi anak perempuan, cucu perempuan ni dia orang dapat bahagian fardu. SIBP dia dapat asabah ataupun SBP. Okey. Kita tengok contoh kes asabah ma'al ghair. So, si mati meninggalkan anak perempuan 3 orang dan SIBP. So, 3 orang anak perempuan dia akan ambil fardu 2/3 sebab dia ramai. Kalau dia seorang 1/2. SIBP ni dia akan ambil dapat asabah lah, baki. 2/3 baki dia adalah 1/3. Macam tu lah. Okey. Contoh kes lain, si mati meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dengan 3 orang saudara seibu sebapa perempuan. So, anak perempuan dia akan dapat 1/2 sebab dia seorang kan. Cucu perempuan akan dapat 1/6 sebab anak perempuan ada seorang. 3 orang SIBP akan dapat asabah. So, anak perempuan dan cucu perempuan dia orang akan ambil bahagian dia orang dulu fardu. Kemudian baki tu barulah dapat dekat 3 orang SIBP. Secara sharing lah. Nampak tak? Kalau dia seorang, dia ambil kat dia seorang lah asabah tu. Baki tu ambil kat dia seorang. Kalau dia ramai, dia orang akan sharing lah. Sharing. Okey. Contoh kes lain. Si mati meninggalkan ibu, cucu perempuan dengan saudara sebapa perempuan. Okey, so ibu dapat 1/6 sebab ada waris ke bawah. Cucu perempuan akan dapat 1/2 sebab dia berseorangan. Okey, 2 orang saudara sebapa perempuan akan dapat asabah. Asabah apa? Asabah ma'al ghair. So, ibu dengan cucu perempuan dia akan ambil bahagian fardu. Manakala baki tu, saudara sebapa perempuan ni akan ambil lah asabah secara kongsi sebab dia orang 2 orang kan. So, dia orang akan kongsi. Okay. So, contoh kes. Katakan ada dua-dua, saudara sebapa perempuan dengan saudara seibu sebapa perempuan. Typo lagi ni. Ni saudara seibu sebapa perempuan yang tudung purple ni. Typo. So, katakan dalam satu kes tu, ada dua-dua saudara seibu sebapa perempuan dengan saudara sebapa perempuan. So, macam mana? Adakah dua-dua tu akan dapat asabah? Tadi kan kita kata asabah ni hanya pergi dekat satu golongan saja. Kan? Okay, so anak perempuan akan dapat 1/2 kan, dia seorang. Cucu perempuan ada dah ni. Masya Allah. Silap banyak silap ni. Okay. Saudara seibu sebapa perempuan akan dapat asabah. Manakala saudara sebapa perempuan akan dapat kita akan dapat apa-apa. Nampak tak? So, anak perempuan dia akan ambil fardu. Kemudian saudara seibu sebapa perempuan dia akan ambil baki, asabah. Ini. Manakala saudara sebapa dia akan terhalang. Sebab wujudnya saudara seibu sebapa perempuan. So, dalam kes asabah ma'al ghair ni, dia ada hierarki juga. Kalau ada saudara seibu sebapa, maka saudara sebapa tu takkan dapat. Nampak tak? Dia kena ikut yang tu. So, saudara sebapa ni, dia boleh dapat asabah ma'al ghair dengan syarat tak ada ni. Tak ada saudara seibu sebapa, baru dia boleh dapat. Kena ikut terutan juga. Okey. Tu asabah ma'al ghair. Tu habis lah.
Kemudian asobah sebabiyah, kita tak masukkan dalam slide. Asobah sebabiyah ni, asobah apa ni? Mu'tiq tadi. Al-wala' kan, pembebas hamba. Yang membebaskan hamba tu, maknanya lepas dah habis waris asobah semua, asobah bin nafs, tak ada. Asobah bil ghair, tak ada. Asobah ma'al ghair, tak ada. Kemudian barulah sampai kat apa ni? Turn dia. Asobah sababiyah. Maknanya asobah sababiyah ni dia lepas asobah nasabiyah. Bila mana waris asobah nasabiyah tak ada semua, barulah dia orang boleh mewarisi mu'tiq dengan mu'tiqah tu. Okey. Habis itu je. Ada soalan? Jelas tak? Jelas, Kak. Jelas. Ada banyak typo dan kena saya betulkan. Saya hantar balik. Okey. Okey, ada soalan? Lepas habis bab ni, dia akan masuk satu lagi bab hajbu, nama dia. Hajab atau hijab. Yang maksud dia penghalangan. Kemudian habis bab tu, dah habislah semua bab pemahaman. Tak ada dah. Kira dah kuasai sampai bab tu, masuk pengiraan. Tinggal pengiraan je lah. So pengiraan ni yang ni sikit lah. Pemahaman satu bab lagi. So dia macam pemahaman ni kena kuasai ahli waris fardu, ahli waris asabah dan al-hajbu, hijab. Kita kuasai tiga tu, kita boleh tahulah, cukup lah untuk tahu siapa dia dapat. Dan barulah kita masuk bab pengiraan. InsyaAllah. InsyaAllah kalau minggu depan mungkin kelas saya awalkan ke hari Jumaat, insyaAllah. Saya bagi tahu balik nanti. Sebab saya ada urusan sikit lepas tu. Okay. Kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masalahnya kalau dengan